Okey, katalah gambar ni kecil sangat kan kamu dapat ni, dah buat-buat kecil. Kamu boleh view, zoomkan dia. Okey, kamu nak boleh zoom all boleh. Kalau zoom all dia akan pergi semualah. Mana-mana yang kamu dah lukis dia akan zoomkan. Kalau kamu nak cuma fokus yang ini sahaja, view yang atas ni, view yang pull down menu bukan toolbar tu, view, zoom window. Okey, katalah kamu nak zoom window yang kamu nak sahaja. Okey, dah ada cursor keluar macam tu untuk window, kamu pilih yang ini sahaja. Okey, dia akan pergi yang itu. Ataupun kamu nak dia ke kanan sangat, nak ke kiri sikit. So, view, kamu boleh pan real time lah. Kamu boleh gerakkan dia sana sini. Okey, so bila dah pan ni kena escape lah. Kan dia kata press escape or enter to exit. Okey, enter atau escape to exit. Okey, dah sudah buat yang ini. Okey, barulah kita, maksudnya lukisan kamu tak akan keluar daripada kotak asas ni kan. Okey, so kita akan bina permukaan yang sini dahulu. Okey, di sebelah kiri. So kita akan gunakan garisan objek. Okey, pergi kat property. Okey, home layer property, kita nak buat terus objek. Okey, nampak binaan color merah. So kita akan buat pilih line. Okey, bermula daripada sini naik ke atas berapa? 20. So naik atas add 20 less than 90. Okey, saya nak ke kiri add berapa? 50 less than 150. Okey, kemudian saya turun, boleh je kamu pergi ke gunakan kamu punya snap ni tadi. Okey, dan pergi balik. Okey, di sebelah kanan, okey, di sebelah kanan kita akan sambungkan saja sebab dia sama. Naik atas, okey. Okey, kemudian saya nak masuk ke kiri. Masuk ke kiri berapa? 10. So add 10 less than, berapa ukurannya kat sini? Kalau tegak macam ni 180. Okey, tegak macam ni 180. Okey, so kalau ke bawah dia tambahlah lagi 30. 180 tambah 30 berapa? Okey, so 210. So add 10 less than 210. Okey, less than 210. Okey, kemudian turun ke bawah berapa? Okey, kalau dia sini 20, so ini 30 lah, add 30 less than, tegak ke bawah ialah 270. So nak sambung, boleh terus sambung. Okey, macam tu lah. Okey, kemudian ini add berapa? Add 15 less than berapa darjah? 30 lah. Okey, sebab dia ialah isometrik. Masuk ke dalam garisan tegak tu, add 25 less than berapa? Ni nampak, kalau di sini 360 tegak macam ni kan, kosong dan 360 pada garisan yang sama. Maksudnya yang di sini kena tolak 30. 360 tolak 30 berapa? 330. So enter. So masuk ke dalam, add 25 less than berapa? 30. Okey, ini boleh sambung je terus. Okey, kemudian kita nak naik atas, add berapa? Tu jari dia 25 lah kan? Add 25 less than, less than 90 sebab dia tegak ke atas. Okey, pergi ke sebelah sana, add 25 less than 150. Okey, lepas tu dia naik ke atas, add 5 less than 90. Okey, so dia akan pergi tegak macam tu. Okey, kemudian yang ini sambung. Okey, kamu memang tak akan nampak perbezaan garisan objek dengan garisan binaan. Memang kamu akan nampak sama je. Okay, tetapi dia akan berubah bila
kamu print, cetak nanti. Okay, so kita nak lukis lengkuk kat sini jari ni 25 kan. So, bila ada lengkuk kat situ, okay, bila dalam isometrik, kamu kena guna, kalau secara teknikal, kamu kena lukis kaedah apa? Kamu kena lukis kaedah 4 pusat, betul tak? Okay, so dalam soalan ni, kamu kena gunakan elips. Okay. Sebab bulatan dalam 4 pusat dia akan jadi elips. So, kita akan bina elips. Sebelum itu, kita kena ubahlah dulu kita punya grid ni tadi. Sebab kita nak bina dalam bentuk isometri kan. So, draft setting ni, di setting. Okay, snap and grid ni, drafting setting ni kita tukar kepada isometric snap. Okay, isometric snap. Okay, so kita akan dapat cursor macam ni lah. Okay, bila dah dapat, okay, kita pergi dekat draw ellipse. Okay, draw ellipse. Okay, kemudian kita akan pilih up. Okay, up. Okay, kemudian ditanya specify center or isocircle. So, tekan isocircle, I. Okay, kamu boleh type I saja. Okay, enter. Okay, kemudian dia kata specify center of isocircle. Okay, kalau kamu tengok cursor dia ni, okay, cursor dia ni boleh berubah Kalau kamu pergi dekat sini, dia boleh jadi isoplane left, isoplane top, isoplane right. So, dalam kes ni kita nak gunakan isoplane right lah. Okay, so kita tengok specify center. Okay, so dia punya center kat sini. Tekan center. Okay, berapakah radius dia? Masukkan radius. Okay, radius ni 25, so tekan 25. Masuk radius. Okay, dan enter. So, kamu akan dapat ellipse macam tu lah. Cantik je. Sorry, saya escape pula. So, sekali lagi. Draw ellipse. Okay, tekan I. Okay, pastikan isoplane kamu dah betul. Kalau belum betul, kamu kena tukar. So, pilih center. Specify radius 25. Okay, dah sudah. Enter. Kemudian, press right angle, enter. Okay, dah habis. Okay. Sorry. I. Enter. 25. Enter. Titik. Okay, dah. Okay, yang kedua, yang sebelah sana ni, tak perlulah kamu buat sekali lagi. Nak buat sekali lagi pun boleh. Tapi sebenarnya kamu boleh copy. Pilih mana objek yang nak di copy. Tekan enter. Okay, pilih base point. Saya tak payah pilih dekat center sebab kat sini tak ada center kan. So, saya pilih dekat sini. Okay, pergi ke P. Okay, so dah dapat saya punya rajah yang lengkap. Okay, sebenarnya layer ni kalau kamu tak nak tengok dia, okay, katalah layer properties ni, kamu tak nak tengok garisan binaan, kamu boleh tutup dia. Okay, tutup dia. So, kalau kamu pergi sini, dah tak ada. Tak perlu pun susah-susah kamu erase sebenarnya. Kamu boleh tutup saja daripada layer tu. Okay, sekarang saya nak buat garisan dimensi. Okay, dimensi. Sebelum buat dimensi, kita buat adjust dulu dia punya setting. So, kita modify. Okay, kita modify. Ini ialah untuk garisan ada ruang kelegaan dekat sini. Okay, so dekat sini ruang kelegaan ni ialah offset from origin ni
Janganlah 0.625. So, kita letak 1 supaya dia jauh sikit daripada garisan. Okey, kemudian pergi dekat simbol yang lain tu tak apalah. Okey, yang lain tak kisah. Pergi ke simbol and arrow. Okey, arrow size-nya 3. Okey. So, itu dah okey. Text. Okey, pergi kat text. Load ni, tak nak standard, kamu loadkan dia. Dekat ada 3 titik tu. Okey, pergi dekat font name, tukar Arial. Okay, carilah Arial. Okay, kemudian size-nya berapa? 3. Okay, apply. Okay, close. Okay, kemudian fit tak apa. Text ni boleh kamu nak letak vertical, cara horizontal macam ni pun boleh. Ikut soalan. Okay, kalau dia nak ikat arah, kamu buat ikat arah. Kalau dia nak terjajar, kamu kena buat terjajar. Primary units nak kosong lah, tepat, tak ada titik-titik. Okay, dah sudah semua. Kita okay, close. Okay, now kita nak buat dimensi. Okay, dimensi. Okay, kita boleh tukar. Kita dimensikan. Okay, secara align lah. Jangan linear. Linear dia tegak saja. So, cara align. So, kamu pilih lah titik mana. Okay, dia akan jadi macam ni. Nampak dimensi saya pilih warna biru, dia akan pilih biru lah. Okay, align. Jangan pilih linear. Pergi dekat betul-betul kat bucu dia tu. Okay, baru dia akan bagi ukuran dengan tepat. Okay. So, katalah dimensi lagi mana. Okay, kalau kamu nak buat yang tegak ni boleh. Tegak, boleh gunakan linear. Okay. Sorry. Nampak kalau linear dia akan kira macam tegak ni lah. So kamu kena bila isometri kena guna align. Ortografik tak ada masalah. Okay. Nampak tak? Dia akan ada ruang kelegaan. Okay. Tapi apa? Pelik kan? Okay. Dimensi untuk isometri tak ada dimensi radius Okay. Dia tak boleh cari. Okay. So untuk mengubah dia punya dimensi ni, jadi kamu kena tekan dim edit. Okay. Dim edit. Lepas tu dia kata type dimension editing, home, new, rotate, oblique. Kamu tekan oblique O. Okay. Select object. Okay. Katalah kita pilih semua sekali ni. Katalah. Okay. So, dah ada. Dah select. Enter. Okay. Berapakah angle-nya? So, katalah kita letak 30 darjah. Kamu akan tengok perbezaan dia lah. Okay. Dia akan jadi macam ni. Okay. Yang dua ni dah okay. Okay, dua ni dah okey. Okay, tetapi yang dua ni tak sesuai untuk 30 darjah. So, kamu buat sekali lagi dim edit. Okay, pergi kat command dim edit. Enter. Oblique O. Enter. Pilih objek. Okay, enter. Okay, angle dia berapa? Dia sama ada 30 atau negatif 30. So, kamu letaklah negatif 30. So, enter. So, dia akan jadi macam ni. Bila jadi macam ni, baru dah betul lah. Maksudnya dia dah selari dengan isometri ni. Okay, so inilah kamu punya lukisan. Okay, untuk bahagian sini, nama kamu boleh letak, macam hari tu saya sebut, kamu boleh letak text. Okay, multi line ni, multi text line. Mula dari mana? Okay, tetapi sebelum tu kita tukar dia kepada objek dululah. Okay, takkan dia garisan dimensi kan? So, text, multi-line text. Okay. Okay, kemudian masukkan nama kamu. Nama. Okay, nama. Okay, kemudian, pergi dekat move. Okay, modify. Modify. Okay. Okay. Kamu boleh movekan dia lah.
saya punya ni, saya matikan dulu dia punya ni endpoint coder ni. Kalau tak dia kacau. Okay, so yang ini baru kamu boleh bergerak bebas. Okay. Okay, so katalah ini lukisan kamu. Tadi kita tak set window betul kan? So kita pergi page setup manager, modify. Okay, windownya nampak tak? Tak betul ni kita set up. Okay, jadi yang ini kita on balik endpoint. Okay, so pergi dekat sini. Okay, windownya ke sini. Okay, so kita dah set up lah, nampak tak? So kamu punya lukisan window tu akan dalam sini lah. Okay, dan dia berada di center. Okay, jadi kita boleh preview kita punya lukisan ni. So bila satu-satu, bila kamu print, dia akan dapat ukuran yang sama lah. Nampak tak? Nampak tak dia punya perbezaan garisan tu. Okay, katalah saya letak garisan binaan. Okay, katalah saya on balik garisan binaan saya kan. Okay, katalah saya on balik garisan binaan. Properties tadi. Saya on garisan binaan. Okay, so file tadi saya tak save, tak okay. So, saya kena buat balik. Okay, window. Okay, sini ke ujung. Okay, so kita boleh preview. Okay, kalau kamu lihat betul-betul, nampak tak yang ini tebal, yang objek tebal, yang dimensi nipis sikit, dimensi dia punya binaan lagi nipis. Okay, so itu ialah preview. Okay, bila kamu dah set up pada awal, so kamu dah masa nak print tak ada masalah. Okay, close. Okay, bila nak plot, nak plot, dia akan terus dah bagi pada yang ni. So sebelum plot kita preview dulu lah, dapat tak apa yang kita nak. So kalau dapat, okey lah, boleh terus plot, print. Okay, cetak. Okay, so itu saja untuk pembinaan bongkar isometri. Untuk ortografik saya akan tunjuk dalam kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.